Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sungguhnya peringatan yang disampaikan beri manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dihormati, dikasihi pengurusi dan tanda kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang dikasihi, yang dihormati seluruh kehadiran para jemaah di petang Ramadan, di hari kelima Ramadan Al-Mubarak pada petang asar yang berkat ini, khasnya kepada rakan taulan dari kalangan para jemaah Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan masuklah juga rakan-rakan taulan sahabat handai yang bersama pada petang ini. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan semuanya berada dalam kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla, dipermudahkan urusan amal dan ilmu kita insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah jualah, maka di petang 5 Ramadan Al-Mubarak bersamaan dengan 17 hari bulan April Sabtu ini, kita dapat bersama-sama mudah-mudahan dalam cuaca Ramadan, dalam cuaca keimanan, dalam cuaca ketakwaan yang kita sedang raih ini, akan menjadikan kita semua berada dalam jagaan, hidayah, bimbingan Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan petang Ramadan berkat? Saya doakan semua dalam kerahmatan, keselamatan dan keamanan, keimanan. Yang utama sekali ialah dipermudahkan urusan berpuasa kita, siyam kita, dan dipermudah urusan qiyam kita dalam kita melakukan ketaatan melalui amal sunat, termasuk amal wajib yang kita kekalkan sebagai amalan harian kita insya-Allah. Baik. Tajuk petang ini ialah meraih taqwa. Kita cuba bercakap tentang isu menjana taqwa atau meraih taqwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Bertepatan sangat-sangatlah dengan Ramadan dan puasa yang sedang kita amalkan saat ini, sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183 dengan jelas, maksudnya daripada puasa yang kita amalkan, yang diwajibkan Allah itu, kesannya pun dia kata Allah, kesannya ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kesan yang utama, la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah natijahnya, result from atau daripada siam kita punya puasa ini, ibadat Ramadan, kesan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu perkara menarik tuan-tuan, kerana natijah ini bukan kita yang menentukan, tapi Allah menentukan. Mesti kesan Ramadan, puasa sebulan dengan ibadat Ramadan, kamu menjadi orang bertakwa. Jadi yang meletakkan kesan siapa?
Allah Azza wa Jalla. Jadi target itu bukan target yang bukan boleh kita main-main. Target yang besar, target yang begitu sekali kita kena capai, target yang kita mesti sekali letak di hadapan perjalanan ibadat Ramadan kita, dan target yang kita kena letak sebagai satu matlamat utama kita sebalik Ramadan dan ibadat puasa yang kita lakukan saat ini. Kepada tuan-tuan semua, saya ucapkan selamat datang kepada rakan taulan yang jauh yang dekat. Saya ingat dah mula masuk sekarang ni, dah mula rasanya dah puluhan orang masuk. Rakan tuan masuk, selamat datang. Dan sekira pertama sekali tolong share kepada rakan taulan yang lain, khas kepada rakan sejemaah kita di Masjid Surau An-Nur Fasa 3A. Tolong share rakan taulan yang lain. Yang keduanya, saya nak pastikan suara saya kedengar dengan elok. Suara dengar elok dan clear, gambar pun jelas, clear, tak ada gangguan insya-Allah petang ini. Itu penting. Yang penting suara lah, gambar tak apa, kelabu pun tak apa ya. Jangan kelabu sangat lah, tak nampak muka saya juga ya. Tapi suara pasti clear, terbaik insya-Allah. Tolong catatkan di ruang komen tu, saya nak baca kalau ada catatan tentang suara dan gambar macam mana, clear tak clear petang ini, baik. Jadi isu takwa ni tuan-tuan, kita nak direct kepada perbincangan tajuk kita. Saya ulang balik tuan-tuan, saya kata tadi bahawa ini adalah target yang Allah garis pandu kepada kita. Semua clear Ustaz. Maka Zul, sahabat kita daripada AJK, daripada surau kita, Saudara Zul, terima kasih, clear. Jadi saya ulang balik, target takwa ini target Allah letak kepada kita. Jadi bermakna sesuatu amalan termasuklah Ramadan ni, kalau tak sampai kepada takwa, kita gagal lah. Kita gagal. Ini yang kita takut ni. Di mana kesan takwa setelah selesai Ramadan nanti? Perubahan sikap, watak, amalan, kebaikan kita macam mana? Ibadat kita macam mana? Jadi kesan takwa tuan, dia merubah kita. Kesan takwa merubah kehidupan kita lebih baik pada apa yang kita ada sebelum ini. Lebih baik ibadat, lebih sempurna akhlak, lebih baik ilmu kita, dan lebih baik segala-galanya. Jadi ini matlamat di sebalik takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita nak bincang tentang meraih takwa macam mana. Pertama sekali, takwa ini jelas dalam tuntutan agama melalui ayat yang banyak sekali. Jelas dalam agama tuntutannya daripada banyak ayat Al-Quran. Kalau saya nak sedarakan ayat pada petang ni, saya akan sedarakan. Saya akan sebutkan nanti di tengah-tengah ceramah nanti beberapa ayat tertentu tentang apa kelebihan takwa sekian-sekian. Yang minta satu saja, saya minta satu saja, tuan-tuan buat catatan. Tuliskan dan buat catatan di ruang buku masing-masing, ruang dalam nota masing-masing untuk jadikan sebagai panduan kemudian tentang takwa dan kelebihan takwa saya akan sebutkan nanti. Baik. Asasnya ialah apa makna takwa? Kalau kita nak letak satu garis panduan yang mudah, takwa ialah penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan. Takwa, penjagaan, pelindungan, termasuklah pemeliharaan. Maknanya dalam masuk agama, takwa ialah kita terhalang buat kejahatan, kemaksiatan, terarah kepada kebaikan dan sesuatu yang diperintah oleh Allah SWT. Itulah takwa. Terhalang kita berbuat kejahatan, kita tinggal kejahatan, kemungkaran, terarah kita kepada melakukan kebaikan, pahala. Itulah takwa. Boleh tuan-tuan ya? Letaklah kalimat itu dalam kacamata ilmu kita sekarang supaya kita nampak takwa ialah suatu perkara yang bawa kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kejahatan, kemungkaran. Takwa. Jadi kalau tengok kepada imbauan cerita takwa ini, jelas menunjukkan itu natijah kita dalam hidup beragama ni tuan-tuan. Dalam kita beramal, beribadat, buat segala pintu, segala apa yang Allah perintah, Allah suruh ni, bila sampai tahap kita dah boleh buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan, itu takwa lah. Itu satu kejayaan sebenarnya. Yang tak berjaya ialah kita bercampur aduk. Itu yang tak berjaya. Yang baik pun buat, yang jahat pun Masya Allah, yang dosa pun Masya Allah, yang baik pun Alhamdulillah. Ini bukan takwa. Jadi bila ada percampuran di antara baik buruk dalam soal beribadat, beramal atau buat sesuatu namanya ibadat, tak betul. So, takwa tidak boleh bercampur di antara haram dan halal. Di antara baik dan buruk tak boleh. Maka takwa ini, kata ulama dalam bahasa lebih jauh, ialah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Takwa ialah buat apa yang disuruh Allah, dan takwa maksud yang sama ialah
menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ini kesan yang kita nak sebenarnya. Baik, apa kata Al-Imam Al-Ghazali tentang perkara taqwa ini? Kata Imam Al-Ghazali, cuba dengar elok-elok, saya baca nota ini ataupun kata-kata ini. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi, taqwa adalah harta terpendam yang paling berharga sekali. Jika kamu mendapatnya, maka seolah-olah berkumpul kebaikan dunia akhirat dalam taqwa itu. Ulang balik tuan-tuan ya. Buat catatan, jangan lupa, ini catatan penting ni, ilmu ni. Saya pun buat catatan nota saya ni. Ada catatan nota saya, tak kalah tuan-tuan buat catatan ya. Baik, saya tak bercakap tanpa catatan. Catatan daripada saya. Kata Imam Al-Ghazali, taqwa itu apa dia? Taqwa adalah harta terpendam yang paling berharga sekali. Jika kamu mendapatnya, maka seolah-olah berkumpul kebaikan dunia dan akhirat dalam taqwa itu. Ibaratnya kata macam harta lah, semua kita dapat. Kita kaya dengan harta. Dah bila berharta tuan-tuan, segala-galanya kita milik lah. Ibarat macam tu lah orang kaya tuan-tuan. Nak beli apa pun mudah, nak beli barang pun mudah, nak beli makanan pun mudah, nak bina rumah pun mudah. Orang kaya apa masalahnya? Duit berlambat-lambat. Ini sebagai contoh, seolah kita bila takwa ni kita kaya raya. Maksud dalam hati kita ada segala kebaikan dunia akhirat. Jadi ibaratnya macam itulah. Bila orang tu kaya, boleh beli sebarang harta, sebarang perkara dengan nilai duit yang ada. Yang mahal, yang murah. Rezeki lah namanya. Jadi takwa ni rezeki, sebab dia akan jaga kita. Kejahatan tak terbuat, kebaikan kita buat. Dosa kita tak buat, pahala-pahala kita raih. Itulah takwa. Itu kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Yang seterusnya, yang ketiga, kedua, tak tahu ni. Saya dah bercakap ini dalam kerangka yang umum begini. Dalam masa sama juga, rupa-rupanya bagi Allah Azza wa Jalla, bila sampai setahap yang paling akhir dalam hidup kita sebagai manusia ni, itu saat bertemu Allah Azza wa Jalla, Allah akan lihat hambanya dalam kacamata taqwa. Walaupun hambanya paling kaya, paling berharta, paling berpangkat, paling cantik, paling dikenali, paling hebat, sekalipun hebat, cantik, kaya raya, dengan pangkat, harta macam-macam, keluarganya hebat, ketika itu Allah tak pandang kita. Yang Allah lihat ialah taqwa ada ke tidak kepada hambanya itu. Si kaya, si miskin, si yang apa gedana, si berharta banyak, si berpangkat, Allah akan tengok siapa yang paling bertakwa, itu orang paling mulia. Ini berdasar kepada ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu, orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akramun nas, yang paling mulia, yang paling Allah Subhanahu wa taala angkat, junjung, Allah Subhanahu wa taala restui. Allah akan muliakan manusia dengan sebab apa? Attaqakum, siapa yang paling bertakwa di kalangan kaum manusia, manusia yang paling bertakwa. Tuan-tuan nampak ke tidak? Nilai kita berbeza dengan nilai dunia kita sekarang. Kita dunia sekarang tuan-tuan, kemuliaan kerana harta banyak, ketinggian kerana hartanya melimpah ruah, diangkat disanjung kerana cantik rupa paras, dipuji kerana mungkin sebab kenikmatan dunia dia ada, mungkin kaya raya dan berpangkat tinggi. Itu dunia sekarang. Sebab dunia sekarang kadang-kadang tak aman, sentosa. Dunia tidak aman. Orang miskin dipandang hina walaupun dia mungkin hafiz Al-Quran. Orang miskin dipandang sepi walaupun dia mungkin sebagai imam surah masjid. Contohnya lah. Sebab apa? Kemiskinannya orang tak pandang. Dunia semacam tu. Tapi orang yang hebat, kaya raya, diangkat, disanjung, bahkan dipuji-puji. Dunia. Kita pergi jauh, kadang-kadang rumah kita pun, anak kita yang cerdik, bijak dalam pelajaran, bapak sanjung, puji, lebih-lebih lah. Cuba anak tu dalam keadaan tak cerdik pada pelajaran, tak dipandang pun. Walaupun mungkin anak tak cerdik itu, Quran ingat di dada, akhlaknya baik,
taat kepada mak ayah, tapi kerana tak pandai mengaji, tak pandai tak bijak pelajaran, mak ayah pandang sipi je. Tapi abang long tu, abang ngah ke yang nampak hebat pelajaran walaupun akhlaknya buruk, dipandang. Itu dunia. Kita ketepikan dunia sekarang, kita minta nak bercakap tentang macam mana matlamat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang kaya kah kita, miskin kah kita, berharta kah kita, pangkat ada tidak, kita nak bina nilai taqwa supaya kita dihargai, dipandang, disanjung tinggi oleh Allah, diangkat, dipuja-puji oleh Allah pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti ataupun hari mahsyar. Ini yang kita harapkan. Sebab kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Betul Puan Nurayati, ya. Kak Iyad, dunia hanya menipu, jangan mudah terpedaya. Ya, kadang-kadang itulah. Tapi kalau dunia diurus dengan ilmu, tak ada masalah Kak Iyad. Ya, kalau tapi dunia diurus dengan nafsu, dengan harta semata, menipulah. Tapi kalau dunia urus dengan ilmu, insya-Allah dunia tak jadi masalah. Sebab dunia diurus dengan ilmu, dengan iman. Orang berharta, iman ada, selamat, dialah penderma tegar, dia bantu orang. Tapi kalau dia kaya raya, tapi nafsunya mengatasi ilmu, jahat dia, rosak dia, menipu macam-macam. Ini yang kita kena letak sebagai iman, trust. Sebab tu dalam hidup ini, iman, ilmu, amal, trust dalam hidup. Siapapun kita, orang kaya miskin, ada ilmu, amal, iman, lengkaplah perjalanan hidup sebagai mukmin yang Allah redai, Allah SWT pandang, insya-Allah baik. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia antara kamu siapa yang paling bertakwa. Bahkan dalam hadis Nabi sendiri, ketika berlakunya peristiwa persiapan untuk perang Khandaq tahun 6 Hijrah, ketika berlakunya persiapan sebagai benteng untuk hadapi perang Khandaq ataupun Ghazwatul Ahzab 6 Hijrah di Madinah pada masa itu, Nabi bersama dengan umat Islam ramai buat kerja gali parit. Nabi bangun bangkit. Apa kata Nabi kepada selamat seramai yang ada itu? Bahkan yang ada itu orang miskin, orang kaya, hitam kulit, putih kulit, semua berkumpul buat kerja kerana gali parit kubu pertanda pada tentera yang akan serang tahun 6 Hijrah. Apa kata Nabi? Nabi sebut dengan jelas, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyad ala aswad illa bittaqwa. Semua kamu daripada Nabi Adam. Nabi Adam bapa kamu, dan kamu daripada Nabi Adam. Punca kamu ni pada Nabi Adam. Maksudnya daripada keturunan Nabi Adam. Dan tidak ada beza Nabi sebut. Yang Arab, yang bukan Arab. Yang hitam kulit, putih kulit, tak ada beza. Yang kaya miskin, tak ada beza. Melainkan membezakan kamu, kata Nabi apa dia? Yang bezakan kamu, illa bitaqwa, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Jelas tuan-tuan. Di situ menampakkan nilai takwa mesti kita sematkan dalam hati nurani kita baik. Jadi kalau begitu keadaannya, apa yang kita kena lakukan? Kita kena usahakanlah untuk letakkan hidup kita dalam neraca takwa yang dipandu oleh agama. Ulang balik tuan-tuan, tua takwa ini apa? Takwa inilah kita buat apa Tuhan suruh dan tinggal apa yang Tuhan larang. Itu secara mudah takwa. Yang detail kita akan detail kemudian. Baik. Apa kelebihan takwa? Orang bertakwa ini orang yang beroleh jalan selamat, beroleh jalan keselamatan dan jalan keamanan. Itulah takwa. Jalan keselamatan terbuka, jalan keamanan pun Allah buka kepadanya. Maksud Allah beri jagaan, Allah jaga pelihara, dan dia hidup keadaan orangnya tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia boleh faham mana hitam mana putih, mana dosa mana pahala, mana benar mana salah, mana Allah larang, Allah larang dan Allah perintah suruh. Dia boleh faham. Sebab pemandu dalam hidup adalah ilmu, iman dan amal soleh. Jadi ini kita nak cari. Baik. Apa kelebihan orang bertakwa? Kita tengok satu persatu. Antara kelebihan orang bertakwa, tuan-tuan, antara kelebihan orang bertakwa yang pertama ialah Allah sentiasa membantu dan menolongnya. Bantuan dan pertolongan Allah dia akan dapat. Allah akan bantu dia saat dia susah, walaupun rezeki tak banyak, kehidupannya mungkin mencengkam, kehidupan rezeki tak banyak, tapi takwa dia ada dalam hidupnya. Dia kenal agama, perintah Allah dia tunaikan, larangan dia tinggalkan. Jangan bimbang, Allah akan tolongnya. Allah selamatkan dia. Ini berdasar pada ayat surah Al-Jathiyah ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah pelindung, pembantu bagi orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mana sampai tahap itu Allah akan tolong kita. Dalam kemiskinan harta tapi takwa ada, insya-Allah Allah beri ketenangan hati. Dia tak jadi orang yang menggelabah teramat sangat sehingga hilang punca. Ini kadang-kadang dalam kita sekarang ni, bila manusia ni kurang iman, kurang ilmu, Allah uji sebanyak kemiskinan, gelabah. Macam-macam dia nak buat. Harta pun nak cari cara haram, nak menipu, dusta. Ini kenapa takwa tidak ada? Dia tak sampai tahap dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi benda-benda tuan-tuan, kita nak kena belajar dan tu belajarlah. Saya bercakap ni pun, saya doakan kepada Allah, moga-moga saya diberi Allah rezeki begitu. Kalau ujian datang pada saya dalam bentuk apa sekalipun, saya tetap yakin bertuhankan Allah dan ada bantuan daripada kerana saya orang bertakwa. Itu kita nak. Sebab Allah berjanji, wallahu waliyul muttaqin, surah Al-Jathiyah ayat 13, ayat 19, Allah pelindung, pembantu, penjaga bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Baik. Itu satu kelebihan orang bertakwa. Allah akan tolongnya. Yang keduanya, kelebihan orang bertakwa ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga daripada seksa neraka dan Allah janji syurga buatnya. Syurga dijanji, neraka tak sentuh batang tubuhnya. Itu satu jaminan besar orang bertakwa, tuan-tuan. Ini berdasar surah apa ni? Ali Imran ayat 133. Dalil ada. Surah Ali Imran 133 Allah kata apa? Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan keampunan dan syurga buat siapa? Orang yang bertakwa. U'iddat, dipersiapkan bagi orang bertakwa. Maknanya neraka tak sentuh, syurga dijanjikan kepadanya. Dan disebutkan juga dalam surah Maryam ayat 63 sebenarnya tentang hal ini. Surah Maryam 63 Allah kata apa? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Itulah syurga yang kami nak beri kepada hamba kami siapa yang bertakwa. Kami nak beri. Nurith mana kami nak beri kepada hamba kami dengan syarat dia bertakwa. Syurga menanti dia. Surah Maryam ayat 63. Allahu Akbar. Ialah bila kita baca ayat semacam ni, terutama dalam musim Ramadan, dan kita tadabbur, itulah kelebihan kita tadabbur. Kalau sampai tahap kita boleh tadabbur ayat macam ni, dia jadikan kita ni semakin insaf, semakin sedar, semakin terbuka hati, dan semakin rasa dekat dengan Allah dan dekat dengan ilmu dan agama. Itu keuntungannya. Sebab apalagi ayat-ayat yang boleh membina kekuatan iman dengan ayat Al-Quran, tuan-tuan. Tadabbur makna Al-Quran, tengok kepada ayat-ayat yang disebutkan tadi, banyak beri kita bantuan keinsafan, segera buy cash daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Orang bertakwa janjinya apa dia? Kelebihan takwanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai dosanya terampun, diampunkan Allah. Dosanya terampun. Takwa, dosa terampun. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal 29? Allah sebut dalam Al-Anfal 29, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Allah sebut, wahai orang beriman, jika bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kamu ini suatu jalan. Dipermudahkan jalan kamu, diampunkan dosa kamu, dan Allah sendiri beri kelebihan yang banyak kepada kamu. Itu dia. Jadi Allah akan ampun dosa-dosa kita. Sebab itulah keampun dosa kita ni, tuan-tuan, datang daripada ketulusan hati, kesucian jiwa, dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Macam kita puasa sekarang, kita ambil, sebab kita sedang bercakap dalam soal kita berpuasa ni kita sedang beribadat Ramadan, siang hari, malam kita qiyam, insya-Allah. Kita sedang sekarang ini, tuan-tuan, kita sedang berada lembayung rahmat Allah dengan keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita sebab di lembayung rahmat Allah dengan keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang jaga Ramadan, jaga ibadat, buat ibadat yang sunat wajib dalam Ramadan sebulan ni, baik malam ke siang. Ni sekarang ni kita mungkin baca Quran jam tengah hari tadi, kita mungkin bertasbih jam pagi tadi, kita mungkin sedekah jam awal pagi subuh tadi, di sebuah masjid kita pergi subuh tadi contohnya.
Dan kita baca Quran tengah hari tadi. Sekarang asar kita buat dah selesai. Sekarang bertasbih. Ini apa tuan-tuan? Kita sedang diampunkan dosa step by step oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang yang berpuasa dengan ibadat sekarang ni, seolah-olah kita ni dosa tak ada sekarang ni. Minta maaf lah. Kita macam tu sebab kita yakin kita sedang membersihkan dosa. Dosa-dosa yang bertapak dalam hati jiwa sekarang sedang dikeluarkan oleh amalan kita kerana izin Allah Azza wa Jalla. Itulah kenyataan. Sebab kita baca Nabi sebut apa? Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini hadis daripada Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Siapa yang berpuasa Ramadan, tengok Nabi sebut, siapa berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman sungguh-sungguh dan berharap Allah punya keredaan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah tak tunggu ampunkan selepas Ramadan selesai. Bukan maksud tunggu Ramadan sebulan baru ampun, tidak. Al-ampun by cash, tunai, siang, malam, pagi, petang, dini hari, senja sepanjang Ramadan. Sebab itulah Ramadan, tuan-tuan, kita hidup suasana penuh kenikmatan dan keselesaan. Cuma kita mungkin tak rasa sebab kita tak menghayati. Kita baca Quran belum masa tadi, baca Quran pagi tadi lepas subuh, kita dah mula cipta suatu kejayaan dalam urusan hidup. Kenapa? Setiap kita baca Quran, Allah ampun dosa kita. Sedekah pula kita beri, kita berzikir, bertasbih. Zuhur tadi kita sembahyang berjemaah, asar jemaah. Proses ni kejap lagi dekat buka puasa, sekitar buka puasa 5-6 minit. Jangan lupa tuan-tuan, saya nak sebut sekarang, dekat buka puasa, jam buka puasa nanti 5-6 minit, tolong ambil kesempatan baca doa. Semua yang hadir bersama petang ini, demi Allah, demi untuk beroleh keselamatan, kerahmatan Allah, bahkan keampunan Allah dan taqwa ini, sesaat belum buka puasa, kalau di Selangor hari ini 7.21, mungkin di Seremban lebih awal lagi, seminit 2. Yang penting adalah sebelum saat jam maghrib masuk buka puasa nanti, 5-6 minit, duduklah keadaan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sebagai suami dan sebagai ketua keluarga, pimpin anak-anak dan rumah kediaman kita. Kalau kita seorang-seorang, kita seorang berdoa. Kita bujang seorang-seorang buka puasa. Kita ada kawan-kawan serumah, kalau kita rumah sewa, pimpin kawan kita. Baca doa, berdoa, beritik kepada Allah. 5 minit belum buka puasa. Waktu yang paling afdal. Saat yang istijabat doa, saat yang paling mudah Allah terima doa-doa kita. Minta ampun lah, minta kerahmatan macam-macam. Tuan-tuan tolong. Sebab benda macam ni kadang-kadang ramai orang lupa. Tak semua orang buat lah. Saya rasa mudah saya, tak semua orang buat. Orang sibuk nak duduk depan makanan, berbuat kosong. Kadang-kadang borak kosong lagi, sempat lagi. Borak macam-macam cerita tu ni, akhirnya azan masuk, kadang-kadang baca doa tak sempat. Jadi kita kerugian. Saya namakan rugi dalam kesempatan Ramadan datang, tiba dia rugi. Tak nak macam tu. Betul, Puan Rohayanya, saat yang mustajab doa kita. Ini dekat buka puasa. Beritahu kepada anak isteri kita, keluarga suami kita, untuk kita ambil kesempatan 5 minit, duduk dengan doa munajat, menangis-menangislah pada masa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini saya sebut ampun dosa. Maknanya Ramadan ini, keseluruhan hari kita, jam kita, semua dalam keampunan Allah Azza wa Jalla. Dan kita kena ingat, bila Allah sedia ampunkan dosa kita, ini satu rezeki yang paling besar. Masih Kak Jah, ya? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan semua. Baik, seterusnya, antara kelebihan taqwanya, apa dia? Allah mudah terima amalan kita. Allah mudah terima amalan kita. Ini berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 27. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 27, apa kata Allah Azza wa Jalla? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal orang-orang bertakwa. Allah mudah terima amalan si yang bertakwa, tuan-tuan. Buat yang sunat Allah terima, buat yang wajib Allah terima, buat yang baik Allah terima, istighfar Allah terima. Kita nak macam itulah. Sebab dalam hidup harian kita nak Allah menerima ibadat amal kita secara mudah, tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang kekangan. Buat saja Allah terima, buat saja Allah terima. Itu kita nak. Dan Allah berjanji, di kalangan siapa Allah terima, kata Allah, surah Al-Ma'idah 27, Allah kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima hambanya
amal hambanya yang bertakwa kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Syekh Mustafar, apa khabar? Subhanallah ya akhil karim, istama'ta ila muhadarati fi hadha al-masa, masya-Allah. Doakan insya-Allah. Baik. Subhanallahil azim ya. Kita bercakap ni tuan-tuan kerana kita insan yang lemah. Bila kita nak capai suatu tahap keridaan Allah Azza wa Jalla yang Allah janji kepada kita, usaha kita kena lebih lah. Macam orang nak berjaya lah, anak-anak kita nak berjaya di peringkat pengajian, di peringkat mana sekalipun, hatta universiti, di peringkat pengajian universiti, SPM. Nak berjaya, lebihlah usaha. Masa dengan bukunya banyak, hormati guru yang mengajar, cuba dekati guru dengan penuh keinsafan dan sebagainya. Tapi kalau usaha tidak ada, nak berjaya SPM, berjaya perperiksaan di peringkat universiti, SEM 2, SEM 2, SEM 4, 5, tak kira lah tahun berapa, tapi tak nak buat satu apa yang diperintah oleh guru, oleh pensyarah, tak berjaya. Sama tak buat. Jadi sama dengan agama kita ni. Sebab itulah orang yang hidup keadaan dicahayakan dengan cahaya ilmu dan iman, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan agamanya, urusan amal ilmu. Baik. Di antara lagi kelebihan orang bertakwa ini yang disebutkan dalam banyak sumber daripada Al-Quran Nabi ialah Allah kurniakan keberkatan hidup, berkat kehidupan, membabitkan berkat usia, berkat umur, berkat rezeki, berkat ibadat, berkat amalan, berkat harta benda, bahkan berkat segala-galanya. Berkat. Orang bertakwa, si ayah yang bertakwa, insya-Allah berkati kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Si pekerja yang bertakwa, berkat dia punya penghasilan daripada kerja yang dia cari itu. Dia dapat walaupun tak banyak pendapatan, 1,000, 2,000 sebulan atau 10,000 sekalipun. Sebab Allah berjanji keberkatan bagi orang yang bertakwa kepada. Ini berdasar pada ayat daripada surah Al-A'raf 96. Allah sebut dengan nyata jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah berjanji Allah akan buka pintu keberkatan langit bumi kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa kepadanya, beriman, bertakwa. Jadi ini satu nilai, satu value yang tuan-tuan, value added yang paling besar sekali, yang tidak akan mencacelakan, tak akan cacelakan lagi kehidupan beragama kita. Sebab itulah saya ingat dalam bacaan lama saya, kata Al-Imam Al-Bulaith As-Samarqandi, tuan punya kitab Tanbihul Ghafilin, ada catatan beliau dalam satu bacaan lama saya, kalau saya ingat dapat sampaikan dengan baik, kalau tak ingat tapi adalah maknanya. Dia kata apa? Dia kata seseorang manusia bila Allah mula radainya, ya, bila maksud Allah mula radainya dengan maksud Allah berinya satu rezeki nikmat keredaan, maka ketika itu pintu kerahmatan berkat Allah akan buka pada dia. Allah akan senangkan hidupnya, jiwanya lapang, rezeki dipermurahkan, walaupun dia mungkin dalam keadaan tak kaya mana, tapi rezeki murah, hidup tenang. Sebab apa? Sebab Allah redha kepadanya. Ini satu di antara natijah penting. Betul, hari ini kadang-kadang dalam hidup kita ni kita ada kesempitan, sempit, tak selesa, tak berasa aman, bahagia, nampak banyak benda dalam keadaan tak selesai. Makna ketika itu Allah punya keredaan tak sampai ke pintu hati kita, pintu hidup kita, tak sampai ke pintu hidup. Berarti kalau rumah setakat pagar ya, tak masuk dalam rumah. Macam itulah kita. Bila kita rasa sempit, dada, susah hati, ada something wrong, tak kena, jiwa tak tenang, tak lapang, sebab keredaan tak sampai masuk ke pintu hati kita. Berdasar kata-kata Abu Laith As-Samarqandi tadilah. Ini yang kita nak, supaya masuk ke dalam kita. Dan bila masuk redha Allah dalam hati kita, Allah permudahkan semua perkara. Sehingga ada orang Allah uji dengan bencana yang berterusan, tapi tenang dia, jiwanya lapang, yang terhambur di bibirnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, walaupun saya Allah uji, tapi saya masih hidup lagi. Nampak, walaupun saya ada ujian dalam hidup, ada something, tapi saya masih bercakap lagi, bersuara. Tengok tu. Sebab Sebab dia merasai, menghayati nikmat Allah punya redha tu masuk dalam hati dia. Ini orang yang bertakwa sebenarnya. Bertakwa. Baik, seterusnya, antara kelebihan bertakwa ini yang disebut dalam banyak ayat Quran ialah orang itu
akan diberikan penyelesaian masalah dan rezeki yang dimurahkan Allah Azza wa Jalla. Ini berdasar pada ayat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini ayat ni ayat biasa kita nak baca ni. Disebut sebagai 1,000 dinar. Orang Melayu kata 1,000 dinar, ya. Kita pun kadang-kadang bertanya juga, mana ayat 5,000 dinarnya? Kenapa 1,000 tak 5,000? Tak apalah. Penting ayat ni ada makna tersirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." At-Talaq ayat 2 dan 3. Jelas Allah akan beri kita masalah yang diselesaikan, rezeki yang dimurahkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Subhanallahil azim, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi meraih taqwa ini secara kesimpulan daripada kelebihan berarti ada satu benda yang memang terbuka, open. Ini suatu perkara Allah openkan kepada kita. Suatu para ulama kita sentiasa beri penekanan supaya takwa ini sentiasa berada bersama kita malam siang, bahkan pakaian kita. Contoh sampai di sini, pandangan diberikan oleh Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Dinamakan taqwa ataupun muttaqin kerana mereka ini berjaga-jaga dan berhati-hati dari melakukan perkara Allah tidak redha. Maknanya, kata Al-Imam Al-Thawri rahimahullah ta'ala, orang bertakwa ini orang yang berhati-hati, berjaga-jaga. Mereka benda Allah tak suka, dia tak buat. Allah tak redha, dia tak buat. Benda Allah murka, dia tak buat. Ini orang yang ada nilai agama. Dia tak buat kenapa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla dan menunaikan perintah Allah. Jangan buat benda kejahatan. Yang kena buat benda baik saja. Kata Al-Thawri, ini golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di sana rezekinya takwa. Allahu Akbar. Dan kata lagi di antara kalangan para ulama yang lain seperti di sini ialah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Abdul Mas'ud ketika membaca ayat surah Al-Imran ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya sebelum itu apa dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah Al-Imran 102. Apa kata Ibn Mas'ud? Dia kata apa? Seorang bertakwa itu ialah orang yang benar-benar mentaati Allah Azza wa Jalla dan tak ada sifat derhakakan Allah. Dia kesampingkan. Walaupun dalam keadaan dia boleh derhaka, tapi dia kesampingkan. Dan dia keadaan ingat sentiasa akan nikmat Allah kepadanya dan tak lupa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia nak buat apa? Takkan aku nak buat dosa? Nikmat dah aku dapat daripada Allah banyak. Tengok tu. Cara berfikir macam tu. Kata Abdul Mas'ud, orang ni betul-betul bertakwa. Sebagian Allah sebut dalam Al-Imran 102 tadi. Mak dia dalam keadaan berhati-hati, berjaga-jaga. Aku nak buat dosa apa lagi kepada Allah? Apa yang tak cukupnya? Rezeki dah melimpah ruah dalam hidup. Penglihatan, kalau nak sebut tentang hidup ini, banyak benda lah. Mata boleh lihat, kaki melangkah, tangan boleh memegang, menjamah, otak boleh fikir. Rezeki pada Allah tu. Semua nikmat Allah. Jadi aku nak buat apa daripada Allah ke kejahatan dosanya? Ketika itu, dia jaga diri pada buat kejahatan, dia syukur. Takwa. Menarik sekali tuan-tuan. Sampai tak tu difikirkan oleh sahabat bernama Abdullah Mas'ud tentang nilai takwa dalam beragama. Betullah kita dalam hidup ini, bila kita sampai tahap buat apa yang Allah murka, buat apa yang Allah murka, Allah marah, kita buat dosa, kita dah hilang nilai takwa dalam hidup. Yang ganti adalah nilai kekufuran dan kejahatan. Wal'iyadzubillah. Dosa akan menjadi amalan hari kita. Ini kita paling takut. Bukan lagi takwa memimpin, tapi yang memimpin adalah dosa kita. Dosa memimpin. Buat jangan fikir tentang hal haram, buat. Ini yang kita takut, kerana ketika itu hidup kita akan terombang-ambing di antara kebaikan, kejahatan. Akhirnya kejahatan menguasai kita jauh daripada hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik. Satu lagi pandangan menarik di sini ialah berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ini seorang tokoh besar yang kita sanjungi, khalifah Islam yang hebat di kalangan Bani Umayyah, ya kerajaan Umayyah, Umar bin Aziz radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wa taqlid fima baina dhalik
Bukan takwa semata-mata kerana puasa siang hari dan malam hari kita berqiyamul lail. Tengok tu, dia kata tu. Bukan takwa semata-mata kerana puasa siang hari macam Ramadan sekarang kot, ya. Ataupun puasa sunat, malam kita beriktikaf, malam kita berqiyam, bertahajud. Bukan tu saja. Tapi dia kata apa? Takwa Allah itu bila mana disertakan bersama dengan apa? Tarku ma harramallah, tinggal apa Allah larang dan buat apa yang Allah perintah. Maftaradallahu, bila Allah perintah buat satu yang kita kena buat, itu adalah takwa sebenarnya. Mana bukan setakat puasa saja, letih puasa kemudian qiyam tahajud, tetapi dalam soal perbuatan kita, masa kita campur adukkan halal haram, kata dia ini bukan takwa. Jadi sempurna takwa kerana kita gabungkan bersama amalan, perbuatan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya amalan kita buat, puasa, qiyam tahajud kita buat, dan kita faham di sebalik itu adalah larangan Allah, kita tinggalkan, yang baik kita buat. Itulah dikatakan oleh Umar bin Aziz sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana tuan-tuan ya? Saya bila bercakap banyak macam ni, saya terasa ni berat sebenarnya kita nak memandu hidup kita dengan takwa ni. Kan ancaman dalam kita yang banyak sangat. Ancaman hati yang kotor, ancaman hati yang kadang-kadang mati, hati yang sakit, jiwa yang lumpuh berlaku dalam hidup kita. Sebab itulah kita nak kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah campakkan keimanan kepada kita, dipelihara amalan kita, sentiasa kita dipimpin oleh jalan-jalan ilmu dan keimanan. Kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak doa kita boleh amalkan. Salah satunya, macamlah kita sebut sentiasa, ini paling mudah kepada khalayak ramai kita. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita minta Allah teguhkan hati kita supaya tidak berganjak dalam apa situasi. Kita boleh faham ini hitam, ini putih, ini baik, ini salah, ini haram, ini halal, ini syurga, neraka, kita boleh faham. Kita punya hati teguh, thabat. As-sabatu al khair, kita teguh dalam kebaikan, dalam benda-benda yang baik, insya-Allah baik. Banyak doa ni terbuka tuan-tuan. Saya pun nak ajak tuan-tuan berdoa kepada Allah Azza dalam bentuk doa tertentu, tak payahlah. Saya ajak tuan-tuan kesempatan kita doa kepada Allah, sentiasa buka hati dengan minta rinti dalam bahasa kita faham. InsyaAllah Allah tidak akan tolak rintihan munajat kita, bahkan Allah akan pandu kita ke jalan ilmu dan keimanan, keselamatan dan keamanan, insyaAllah baik. Dalam poin terakhir saya petang ini, kepada tuan-tuan ialah dalam kita nak mencari meraih takwa kepada Allah tadi, yang kita kena faham juga ialah bagaimana hanya yang paling selamat, hanya yang paling sejahtera, yang paling bahagia di alam sana nanti adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya, saya guna perkataan hanya, yang paling selamat, paling bahagia di alam sana nanti adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu neraca agama. Kalau begitu neraca agama kepada kita, maka di mana permulaan kita? Min aina nabda? Mata nabda? Bila kita bermula, di mana kita bermula? Mengambil kata-kata seorang tokoh besar dalam ilmu agama ni, saya ambil kata dia, rumusannya saya bawa depan dalam catatan saya petang ini, iaitu Al-Syekh Dr. Al-Yusuf Al-Qaradawi. Dalam beberapa buah kitab beliau, Al-Ibadatu fi Islam, Ibadah Islam, dan beberapa buah, saya ambil rumusan saja. Dia kata apa? Dua perkara. Kalau kita benar-benar nak pada keselamatan di alam sana, dua perkara tolong caknakannya untuk kita jadikan takwa subur di hati kita. Bukan takwa yang mati ataupun takwa yang tak ada hidupnya. Nak sebut takwa, dua perkara. Yang pertama dia kata, tolonglah jadi hamba Allah yang memahami tentang besarnya dosa bila kita lakukan, besarnya kesan dosa kita lakukan. Pertama, faham tentang besar kesan dosa kita lakukan. Sebab bila dosa kita buat, tuan-tuan, menyebabkan hati jadi buta, sakit, jiwa mati, akhlak buruk. Bila hati sakit, hati mati, jiwa sakit,
akhlak buruk, habis. Tamat riwayat kita. Boleh jadi kita akan terus berlumuran dengan dosa maksiat sampai bila-bila. Wal'aidzubillah. Faham tentang maksud dosa yang menakutkan itu, kata Qardawi. Yang keduanya ialah, untuk bina taqwa ini, kita faham tentang jaminan Allah kepada kita tentang nikmat syurga menanti di alam sana. Kebahagiaan, syurga, rahmat menanti. Kita rebut dan kita ambil peluang. Hatta dalam kerja-kerja sekecil mana pun, kata dia, tunaikan. Sebab tu kita taqwa, tuan-tuan. Sekecil mana pun amal kita, buang sampah di jalanan, duri di jalanan, kita buang kerana tak nak orang pijak. Takwa tu, walaupun duri jalanan sekecil sangat, tapi kerana tak nak orang pijak, luka, sakit, kita buang dan tong sampah, buang ke tempat yang patut kita buang. Takwa, apalagi benda besar-besar, beramal beda. Jadi kesimpulan saya petang ini, tuan-tuan, meraih takwa kepada Allah ini suatu amanah dalam kita beragama, dan mudah-mudahan di antara kesan utama kita di samping Ramadan kita nikmati sekarang lah, tak ada suatu jaminan lebih utama melainkan Ramadan ini peluang kita nak balik pada Allah Azza wa Jalla, kerana kata Allah Azza wa Jalla, kesan Ramadan dan kesan puasa, kesan ibadat Ramadan ini, la'allakum tattaqun, kamu jadi orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut orang bertakwa, orang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus mulus, hati yang penuh keinsafan, jiwa penuh keredaan, dengan hati yang penuh kebaikan, dengan amal penuh kemuliaan, dengan jiwa yang penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya bila takwa berada jantung hati kita, hidup ini akan penuh keselamatan, keredaan. Ya Allah, Tuhan kami beri kepada kami segala-gala kemuliaan kebaikan. Maka mari tuan-tuan, dalam Ramadan yang penuh berkat ini kita ambil untuk kesempatan untuk teruskan ibadat-ibadat kita dengan penuh kesungguhan. Yang sunat kita kerjakan, yang wajib kita kekalkan. Mudah-mudahan qiyam kita semuanya mencantumkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan yang penuh dengan 1001 nikmat yang bercahaya kepada kita. Akhirnya Allah angkat darjah kita sebagai hamba yang bertakwa, diradainya, berikan keselamatan, kerahmatan. Di pada masyarakat nanti berkumpul kita bersama Nabi-Nabi Rasul alaihi salatu wassalam, diberikan anugerah syurga yang kekal abadi. Wallahu alam. Tang ini telah sekadarnya dalam tempoh 50 minit perbincangan ilmu kita, kuliah asar online yang ditaja khas oleh surau An-Nur fasa 3A Bandar Sebelah Selatan. Terima kasih kepada pengurusi surau dan kepenjangan kuasa. Mudah-mudahan bertemu lagi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada Sabtu akan datang, iaitu pada tanggal 24 hari bulan akan datang, Sabtu akan datang jam 5 petang juga, iaitu kuliah asar online insya-Allah. Wallahu alam. Saya doa kepada tuan semua keselamatan, kerahmatan. Jangan lupa petang ni ya, dekat buka puasa nanti, ambil masa sekitar 45 minit untuk baca doa, rintih kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah kabulkan hasrat kita, munajat kita kepadanya insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua menonton, terima kasih banyak-banyak. Bertemu lagi insya-Allah pada hari Sabtu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.